Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi special untuk anda. Kita nak bagi 3 tips bagaimana anda boleh gunakan ketika anda buat PDPR time sekarang macam ni. Okay? PDPR dilanjutkan lagi. Okay. Tapi sebelum tu, bagi yang anda belum subscribe, anda kena subscribe sekarang sebab anda akan mendapat satu informasi yang menarik dan hebat dari saya. Dan teruskan menonton. Bagi yang dah subscribe, terima kasih, anda awesome. Untuk permulaan, seperti biasa, kita dengar intro dulu. Okey. Tips yang pertama ialah tentang kedatangan dalam Google Meet atau Google Classroom dalam ketika anda buat kelas dan PDPR. Anda mungkin kata, ya biasa saya selalu guna ambil kedatangan dalam Google Meet. Ya betul, anda mungkin dapat ambil kedatangan dalam Google Meet. Kalau anda ada satu kelas saja mengajar, anda boleh dapat kedatangan dalam Google Meet. Okay? Saya pun ada buat ambil kedatangan automatik dalam Google Meet. Contohnya, tapi kalau anda ada 3 kelas, 4 kelas yang bergabung, Google Meet dapat mengambil kedatangan tapi secara keseluruhan, semua sekali. So bila nak kena report dalam ePDPR atau SPDPR, kan, sistem PDPR yang baru tu, yang online, dia nak kedatangan setiap murid, betul? So bila dah semua terkandung dalam satu list panjang kedatangan, anda agak susah untuk buat nak cari murid kelas mana. So pelaporan mungkin dah tak tepat. So tip hari ini ialah saya nak bagi satu tips yang mudah, yang mana anda tak perlu install apa-apa tambahan. Anda boleh buat kedatangan mengikut kelas. Walaupun ada buat kelas bergabung, cantum kelas A, B, C, D, 4 sekali kelas, tapi anda boleh dapat kedatangan mengikut kelas secara asing dengan hanya menggunakan features yang ada di dalam Google Classroom saja. Okay, saya tunjukkan pada anda. Kita pergi ke Google Classroom sekejap. Okey. Ini kita akan dapat kedatangan PDPR. Ini tak adalah hari ini sorang-sorang. Semua murid dekat sini, kan, tanpa mengenal kelas. So kita akan dapat report automatik. Kalau gambar yang you all guna add-on yang burung hantu tu, kan. Tapi kali ini saya nak tunjukkan anda, saya menggunakan PDPR kedatangan ini secara konsisten. Saya dapat tahu detect murid tu kelas mana yang masuk. Okey. Sangat senang. Caranya mudah. Kita menggunakan features yang ada. So kita guna demo ni, account demo. So anda pergi ke classwork. Okey, nampak kelas ini kosong lagi. So kita akan create topik dulu. Create topik, kita namakan topik itu kedatangan. Maksudnya semua tentang kedatangan kita dah buat satu topik. Okay, kita add topik. So kita nampak topik kedatangan kat sini. So sebelah topik ni dah ada topik kedatangan. Kalau anda lihat dekat sini, saya punya topik katalah murid tahun 6 ni. Kalau tengok dekat classwork, dia ada banyak topik. Salah satu topiknya adalah topik kedatangan ini. Kan? So dalam kedatangan kita klik, semua soalan-soalan kedatangan dekat sini. Nampak 73 ni. Okey. Okey, kalau anda lihat, tengok yang mula. Okey, yang ni. Contohnya ni, So kalau kita ambil kedatangan dari segi di Google Meet, kita akan nampak lebih kurang begini. Semua murid, ada 128 murid ni, tanpa kita kenal murid ni kelas mana. Nampak? Sangat susah. Tetapi dengan menggunakan features yang ada di dalam Google Classroom, kita dah boleh identify murid kelas mana. Contohnya, saya ada 2, 4, 6 kelas ni. Okay. So, sekali klik meranti, kita hanya dapat murid meranti saja. Inilah murid meranti yang datang. Kalau kita klik akasia pula, inilah akasia murid yang datang. Kalau kita klik keseluruhan, ini yang bawah ni keseluruhan. 128 orang murid ni. Okey, tapi kita tak tahu sebab dia tak tulis pun dia kelas mana. Dia hanya ada nama aje, kan? So that's why inilah cara yang paling berkesan untuk kita detect bagi yang kelas bercantum, ya. Kelas yang single you guna add-on dalam Google Meet dah cukup.
Sebab kita tahu itu memang kelas itu je yang ada. So bagi kelas bercantum, kita guna kaedah ini. So klik Jati yang ada 50 orang ni, siapa 50 orang ni? Klik Jati, kita akan nampak 50 orang murid Jati je. Bagaimana nak buat? Okey, senang je tadi. Kita dah buat topik kedatangan tadi. So kita pergi dekat classwork, kita pergi create, kita pergi question. Satu je soalan question. Okey, klik question. So dekat tajuk ni kita buat kedatangan berapa hari bulan. Contohnya hari ni kedatangan 18 hari bulan, 18 Julai. Okey, 18 Julai. Ingat, kita nak detect murid yang pelbagai kelas kan. So kita kena buat, kalau seperti yang saya cakap tadi, kalau anda hanya ada satu kelas, so tak payah susah nak buat soalan baru. Ambil je detection daripada Google Meet. Okey, sila tanda kehadiran, soalan dia. Okey, dekat jawapan ni pilih multiple choice. Okay, dan masukkan nama kelas. Dari kelas Akasia, Meranti, klik Kemboja, contohlah Kemboja dan sebagainya. Okay, kliklah berapa kelas yang anda ada. Okay, dan dekat sini markah ni ambil unmark. Maksudnya kita tak nak markah, kita nak kedatangan je. Okay, untuk semua student. Dan sebab kedatangan, kita buatlah kedatangan due date dia hari ni je kita nak kedatangan. Dan tengah haram, dikira masih lagi kedatangan. Topik, kita pilih kedatangan. Klik kedatangan. Dan ask question. Okay. Dah, murid akan nampak dekat depan, macam inilah. So, apabila kita on Google Meet, walaupun kita on Google Meet, kita selalu, ini kena budayakan lah, kita selalu beritahu murid, masuk ke Google Classroom anda, klik kehadiran sekarang. Sebab kita tahu murid ni murid pelbagai kelas. Kan? Tahun saat katanya, contohnya ada ajar tahun 5, kata 5, 4 kelas, 3 kelas English. So kita tak tahu student mana yang masuk kelas mana. So kita masuk dalam Google Classroom atau kita masuk dalam Google Meet, kita announce, sila tanda kedatangan. Dalam buka Google Classroom anda dan klik kedatangan. Macam inilah. So budak akan klik kedatangan masing-masing. Okay. So kalau kita tengok dekat question dia, ni. So budak akan pilih lah, macam jawapan biasa. Okay. Bila dia pilih tu, dah tentu ada nama dia automatik. Macam ni. So senang. Bila kita nak buat report dalam PDPR yang baru, so kita dah tahu dah murid mana yang tidak hadir. Inilah murid yang hadir dan kita boleh uncheck murid yang tidak hadir. Nampak? Tips yang pertama paling senang untuk mengambil kedatangan murid yang tidak hadir. Murid tak perlu type nama dia. Dia hanya klik kelas je. Okey? Macam tadi, kita tengok soalan, question ni. Murid tak perlu type nama pun. Dia hanya pilih kelas dia saja. Automatik lah nama dia keluar sebab dia yang menjawab soalan tersebut. So, nama dia lah keluar. Dan ini tidak dikira markah sebab nak ambil kedatangan. So, itu adalah tips yang pertama untuk anda yang buat PDPR. Cukup? Now, tips yang kedua ialah kita nak bagi breakout room. Okey, bagi anda yang dah biasa, tahniah. Bagi anda yang belum, tak kisah anda guna browser Edge ataupun browser Chrome, anda boleh tambah add-on dalam breakout room. Okey, macam mana nak tambah? Kalau pergilah kepada browser masing-masing. Okey, tambahkan di dalam kita punya add-on. Kalau ini, kalau Edge, dia ada extension sini. Kalau Google, kita buka Google pula. Kalau Google, kita add dekat, sama juga dekat atas ni ada extension. Okey, gambar yang atas ni extension, tutup. Ada extension, klik extension ni. Okey, saya nak tunjuk contoh hari ni yang orang jarang buat ialah dalam contoh Edge. So kita klik dot 3, kita pilih extension, kita pilih get extension for Microsoft Edge, pilih breakout room untuk Google Meet. Anda boleh pilih mana-mana, tapi dalam hari ini saya nak tunjukkan breakout room untuk yang ini. Okey, bila kita klik dan install, dia akan ada kat atas ni. Okey, saya tutup sebab dah ada kat atas. Saya tutup. So, bila kita nak buat ni, ketika itu kita belum lagi on Google Meet. Okey, contohnya kita masih dalam mode ini.
So kita tekan breakout room, dia akan keluar satu window baru dalam Edge. Kita buka je. Okay, bagaimana nak setting? First kali kita pergi dekat setting. Okay, pastikan kita ingat kita login dekat mana. Kalau kita login dekat account MOE, pastikan ini MOE punya account. Kalau bukan, kita klik sini, kita select je account yang sebenarnya. Okay, pilihlah account yang kita ada kan. So katalah saya contoh ini account MOE yang ini, kita ada account ini. So kita dah satu. Yang kedua, kita pergi dekat courses. Courses tu maksudnya kita kena daftar subjek mana. Okay, tujuannya adalah untuk senang kita lihat saja. Kalau tak daftar nanti susah nak pilih. So kalau saya ada dua, klik plus, tambah subjek baru. Katalah saya English. So English, buatlah sikit penerangan, bla 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 sini, dan tekan save. Kalau nak delete, pergi dekat sini juga, tekan delete. So delete. Okay, save. So saya ada dua. Room. Okay, room pula kita nak buat berapa banyak room untuk kita breakout. So ingat, kalau version MOE setakat ni, yang kita boleh ialah 150 orang kan. So lebih kurang 3 room lah. Satu room 50 orang satu kelas kan. Sebab kita tadi kita join kelas 3 kelas. Okay, so kita buat main room, kita buat nama lobby. Lobby tidak dikira. Okay, lobby pun salah je. L-O-B-I, lobby. Okay, itu main room. Tambah room 1, kita bubuhlah bilik 1, katakanlah room 1. Room 1. Okay, nama dia pertama pun room 1 lah, katakan room 1. Okay, room 2, kita bubuh nama room 2. Room 2. Okay, room 3. Nickname, nickname ni tak payah pun tak apa. Kalau nak buat, buat je lah. Okay, saya nak buat simple. Room 3. Okay, now save. Ini bilik dalam RBT ingat. Save, lepas tu baru pergi meet. Okey. Bila kita dah sampai ke bahagian ini, kita pilih course yang kita ajar. Katalah bahasa Melayu ada 3 bilik. Bahasa RBT pun ada 3 bilik. So, bila kita nak start meet, kita boleh bagi room tadi. Kita boleh lancarkan main room saja. Kita boleh lancarkan breakout room saja, kita boleh lancar dua-dua. So dalam kes ni kita lancar dua-dua sekali. So dia akan okey. So ini, tengok dia dah start. 1, 2, 3. Okey. So nampak. Kat mana dia ada? Sorry. Dekat sini tadi. Yes, ini dia. Dia ada 3 room. Okey. So ini 3 room yang kita dah buat. Room 1 nampak dekat atas ni, room 1, room 2, room 3. So main room tadi ialah kita punya yang main lah. Kita punya yang first kita create yang link pertama dalam Google Meet ataupun Google Classroom kita dah create kan by default tu kan. Okey, guna yang tu. So apabila kita katalah main lobby, saya buka dekat main lobby nak bagi nampak senang kan. Kita buka sini kita punya main lobby, katalah saya punya account ini, saya pergi dekat yang biasa tadi, ini main lobby dia. Saya katalah ini. Okey, kita buat contoh saja kan. Okey, now kita dah ada kat main lobby. So semua student first time mesti masuk main lobby. Sebab kita nak bagi briefing, kita nak bagi tugasan. Selepas itu kita berilah, bila kita dah tugaskan kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kita dah agihkan murid macam biasa. Barulah kita beri room tadi. Ini link room tadi. Room ini, room link ini room link bagi room pertama, ni link bagi room kedua, ini bagi link room ketiga. Dan paling best sekali ialah setiap room ni apabila mereka bercakap, room lain tak dengar. Okey? Room lain tak dengar kecuali kita membenarkan suara tu overlap kat sini. Okey? Yang ni apabila kita cakap dalam main room, semua murid dengar, dan apabila murid bercakap di dalam room masing-masing, kita tutup, kita tak nak murid lain dengar. So biar murid lain je yang murid yang dalam room tu saja yang dengar. So kita dah ada 3 room tadi. So biar mereka bincang, bila habis kita tutup atau disconnect saja room-room ni, murid akan stay berada dalam main room. Okey? Cuba anda buat. Okey. Kita pun boleh masuk room ni. Kita join lah, kita untuk monitor kita kena join room ni. Okay. Tu
tips yang kedua. So saya tutup ni. Habis semua. Sekarang kita nak buat auto admit. Kan? Apabila kita buat kelas, kadang-kadang senang mengajar, ada orang masuk, so mengganggu. Ataupun kita buat bengkel, kan? Macam saya selalu buat bengkel setiap malam, hampir setiap minggu ada 200 orang, 300 orang akan join bengkel kita. So bagaimana nak handle benda tu? Takkan setiap kali orang datang kita nak klik kan? So kita guna auto admit. Di dalam dalam Chrome pun ada add dia, dalam Edge pun ada. Okey. Tapi saya tunjuk contoh bagi Edge sebab orang jarang tunjuk contoh Edge. Selalu orang tunjuk contoh dalam Chrome. So caranya sama je. Pergi kepada add-on tadi, iaitu extension. Pergi kepada Microsoft Edge extension, type auto admit. Ini auto admit Google Meet lah, auto admit Google Meet. Saya pilih yang ini, yang simple ni. So install, nampak dah ada. So install. So saya tutup. Anda akan ada dekat sini. Ini gambar dia. So klik ini sekali dan turn on auto admit. Maknanya siapa yang masuk, siapa yang pop up dia akan keluar. Okay. So turn on auto admit. Tekan sini, tekan turn on, maka siapa yang akan masuk, kita akan try dekat sini tengok. Okey. Sekejap. Kita ambil kita punya meeting info yang ini. Ctrl C, kita buka dalam dalam Firefox pula contohnya. Okey. Saya tutup kamera semua. Anda tengok dia akan auto admit dekat sini. So saya cuba join. So nampak? Join dia terus masuk. Terus diterima masuk. Sebab dia auto admit. 1, 2. So dalam ni dah ada 2. Tengok ada 2. Bila kita join je, orang tu dah terus masuk. So sekarang kita dah dapat 3 tips dari saya, iaitu bagaimana nak mengajar PDPR dengan lebih mudah, dengan lebih senang, santai, agar anda tak stres. So kalau anda rasa ini bermanfaat, kongsi dengan kawan-kawan yang lain, sharekan video ni. Kalau anda belum subscribe, of course subscribe lah, tanda sokongan anda. Okey, saya buat efek blur-blur. Contoh konon-kononnya siaran tak rosak. Okey, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.